Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik. Untuk perjumpaan kita pada minggu ini, Ustazah minta maaf kita tak dapat melakukan perjumpaan Google Meet kerana Ustazah ada kelas bersama adik-adik tahun 1. Baik, kita akan sambung pelajaran 2, tajuk muamalat bagi subtopik al-qirad. Okey, jika ingat minggu lepas kita sudah bercerita tentang apakah pengertian al-qirad, iaitu potong, dan sebagai contoh Ustazah bagi hari tu, orang A dia memiliki modal ataupun duit dan diberikan duit yang dia ada tu kepada B. Orang akan menjalankan perniagaan ataupun perusahaan dalam apa-apa bentuk yang dibenarkan Islam untuk mendapatkan keuntungan. Bila dah dapat untung, duit dalam bentuk duit ataupun apa-apa bentuk, yang penting mesti untung. Untung itu dia akan bagi dua kepada pemilik modal si A dan juga kepada orang B yang mengusahakan. Baik, nota yang lain kamu boleh rujuk semula dalam buku teks digital yang Ustazah telah berikan di dalam grup WhatsApp. Baik, kemudian kita akan pergi sambung pada hari ini bagi tajuk, ini adalah rukun ya. Kita akan ulang. Ada 6 rukun yang mesti berlaku satu masa serentak, mesti berlaku semuanya, mesti ada dalam urusan bermuamalat secara al-qirad. Okey, kalau salah satunya tidak ada, maka terbatal urusan muamalat al-qirad itu. Okey, apa itu rukun yang mesti ada? Yang pertama mesti ada al-malik. Al-malik ialah orang A tadi yang mempunyai modal ataupun duit. Yang kedua adalah al-amil, iaitu pengusaha, orang yang B. Ketiga ada al-amal, iaitu perusahaan yang ingin dijalankan perniagaan dia. Keempat ar-ribhu, iaitu keuntungan. Yang kelima as-sighah ataupun ijab dan qabul. Yang kelima adalah ra'sul mal. Ra'sul mal ialah harta, modal, apa yang orang A ada untuk diberikan kepada orang B ya. Kemudian bagi setiap satu rukun ini ada syarat. Okey, apa yang membolehkan dia muamalat ini berlangsung. Dia ada syarat dia. Kalau langgar syarat ni, maka terbatal. 2.4.1 boleh lihat pada buku teks. Okey, adalah syarat al-malik untuk orang yang A dan B. Syarat yang pertama adalah mesti sah, orang tu adalah mesti orang yang boleh dipertanggungjawabkan untuk memegang harta ataupun duit lah. Okey, dia mesti yang nombor 2 tak boleh, maksudnya kita batal jika kita beri nombor 2 ni. Okey, B ni terbatal sekiranya orang tu adalah gila, okey, orang yang tidak baligh kan, dia mati ataupun dia petam, tidak boleh, terbatal. Juga yang tambahan untuk al-amil, iaitu pengusaha orang B, jika dia nak jalankan tu, dia mesti adalah dalam menjalankan perusahaan sepenuh masa. Dia mesti buat kerja tu sepenuh masa, bukan dia sambil-sambil. Dia ada kerja cikgu tapi dia nak buat usaha juga, tak boleh. Dia mesti pengusaha sepenuh masa. Baik, kedua, sungguh-sungguh seorang yang beramanah. Yang ketiga, tidak harus menjual barang secara hutang. Bila hutang, perniagaan itu mungkin akan ada kerugian. Okey, jadi bagi urusan jual bila muamalat al-qirad, mestilah secara tunai. Maksudnya dia ada hutang lah ya. Tak kisah dia sebagai transfer ke apa, tak kisah. Kemudian tiada had pembelian. Okey, tak kisah berapa. Yang penting pengusaha tu mesti maklum. Baik, apakah syarat bagi al-amal, iaitu perusahaan yang dikerjakan? Al-amal tu mesti pertama yang diharuskan oleh Islam, yang dibenarkan. Jual apa? Kalau jual dadah tak boleh lah, sebab ternyata haram. Yang kedua, yang tidak disempitkan ruang pekerjaan. Contohnya dia nak jual handphone tertentu saja, tak boleh. Okey, contoh yang kedua, barang tertentu. Contohnya yang jualan cuba, dia kata nak jual lembu yang berbelang kuning dan hitam saja, tak boleh. Jadi kita kena, kalau nak jual lembu, apa-apa jenis lembu lah, apa-apa baka lembu, tak kisah. Yang penting perniagaan tu tidak disempitkan ya. Okey, nombor 3,
dijual kepada orang tertentu sahaja ataupun tempat tertentu je. Saya jual ni dekat Johor sahaja. Tak boleh. Okey, saya jual ni untuk orang Kulai sahaja. Tak boleh Yang keempat ialah tempoh tertentu. Tempoh tertentu ni tak boleh juga. Saya jual sepanjang minggu ini saja. Tak boleh. Kecuali barang tu adalah barang lama yang dia nak habiskan stok dan dia nak beli stok baru. Jadi itu dibenarkan ya. Kemudian syarat kepada pertama kepada A yang bagi modal, kedua kepada B yang mengusahakan perniagaan. Bagi syarat sirah boleh baca. Kemudian bagi syarat ra'sul mali iaitu harta modal yang diberikan oleh pemilik modal. Yang pertama mesti tahu jenis dia. Contoh nak beri dalam bentuk apa? Dinar ataupun dalam bentuk ringgit Malaysia boleh. Tapi mesti ditentukan. Bukannya tak pasti. Pakai apa tak pasti. Tak kisahlah dia kata nak bagi tapi tak pasti dalam bentuk apa. Tak boleh. Mesti dipastikan. Kedua, mesti diketahui nilainya. Okey. Ketiga, tidak sah modal yang menggunakan barang. Contohnya dia nak bagi kain untuk diusahakan. Tak boleh. Dalam bentuk barang tak boleh sebab kita tak tahu nilai dia ya. Saya nak bagi tikar getah untuk diniagakan. Boleh tapi mesti dalam bentuk nilai. Jadi tikar getah tidak diterima. Tak boleh ya. Akad al-qirat. Okey. Apa hukumnya? Hukumnya adalah harus, boleh. Kedua-dua orang A iaitu yang ada modal dan orang B iaitu pengusaha boleh membatalkan akad al-qirat. Yang kedua, akad al-qirat ni terbatal dengan sebab-sebab seperti seseorang daripada ahli tasarruf menjadi gila atau pitam atau mati. Maksudnya jika dia gila, tiba-tiba saja gila. Jadi terus terbatal akad, ya. Tak boleh terus. Yang ketiga, tanggungjawab al-malik iaitu dan amil setelah dibatalkan. Okey, kalau dua-dua ni dah batalkan, saya tak nak dah buat dengan awak. Saya tak nak dah bagi modal daripada awak. Okey? Apa nak kena buat? Yang pertama wajib al-amil pulangkan semula modal yang diberikan oleh al-malik. Pulangkan semula Okey, kedua, hutang yang diizinkan oleh pembeli. Maksudnya kalau ada hutang, kena bayar juga kepada orang yang membeli modal, kepada A Tak. Kalau ada perselisihan, gaduh, tak setuju kan. Jadi apa nak kena buat? Untung awak kata 20%. Tak boleh jadi modal masih dikembalikan kepada al-amil. Okey, iaitu modal masih dipulangkan kepada al-amil. Mana? Okey, yang pertama. Yang kedua, upah diberikan kepada modal diberikan kepada al-malik iaitu pemodal. Yang kedua, upah dibayar kepada al-amil. Dan yang terakhir, hikmah. Boleh baca hikmah dan pengajaran. Ini kepada tolong menolong sesama. Ta'ala wa barakatuh.